alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana atas izinnya, limpah kurnianya, taufik dan hidayahnya, sekali lagi kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu, untuk berkumpul dan berada di taman-taman syurga, yakni taman-taman yang sangat-sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas keluarganya dan juga ke atas sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, muslimin muslimat semua, alhamdulillah sangat-sangat kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di petang ini, jam 3 petang kita berkuliah online, Muslimat Anjuran Surau Kerja Raya. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada pihak Surau Kerja Raya kerana telah beri ruang dan peluang kepada kita sekali lagi untuk bertemu, iaitu secara mingguan, Alhamdulillah, dan di mana saya rasa sudah ada bersama kita juga, iaitu Mek Hafsah dah ada tadi. Hajah Junaidah saya tak pasti, mungkin dah ada ataupun saya terlepas pandang. Dah ada. Masya Allah, sebut-sebut aja dah ada dah Hajah Junaidah. Begitu juga dengan Encik Muntadah yang mungkin sedang bersama kita juga, dan tidak lupa juga kepada rakan-rakan FB kita semua yang juga nampaknya dah ramai. Alhamdulillah, semeriah bunga yang ada di taman-taman saya pada petang ini. Masya Allah, tabarakallah. Sebab bila dia minta saya lebarkan dia punya skrin, so nampak habis lah saya nak nak letak part lain bunga, kan nampak benda lain lagi. Baiklah, saya letakkan bunga. Tak apalah, kalau ngantuk-ngantuk pun tengoklah bunga-bunga di sekeliling saya tu. Ustazah macam duduk kat taman bunga pula dah. Tak apa, muslimin muslimat semua. Jadi sudah ada bersama kita tadi, saya nampak di awal lagi, Kita ada Radiah Sharif, kita ada Opah, kita ada Mek Hafsah dah sebut tadi, kita ada Nur Haimah, juga ada Maznah Muhammad, kita ada Kak Nailah Usman, ada bersama kita. Begitu juga Hajar Aziz, kita ada Salina, Salina Usman, kita ada Mama Yah. Mama Yah, ni tak tahulah, kalau saya silap tu minta maaf lah, Okey, kita ada Hawa Ismail, kita ada Hafsah Talib. Kita ada Hafsah Talib, kita ada Siti Zawiyah, kita ada Ayah, kita ada Nur Suhada, Roslina Rusliza, kita ada Junaidah Abdul Qahar. Tadi saya confuse dengan Junaidah Yusof, Okey, kita ada Hajah Nani, kita ada Hafsah Talib, kita ada Rokiah Abdul Rahman, kita ada Azlina, saya nampak Eda pun ada bersama kita pada petang ini. Kita ada Zaitun, kita ada Hawa Ismail, kita ada Salina Salahuddin, kalau tak silap. Betul tak, Tik? Kalau tak ada, tak tahulah siapa yang punya nama, Kita ada Baizura Badalisha, kita ada Sania. Tadi saya nampak. Okey, kita ada Baizura, kita ada Hajar Aziz, kita ada Fatimah Ayub, kita ada Zanisha, kita ada siapa lagi? Alhamdulillah, Suhilia pun ada bersama kita pada petang ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Dan nampak ada Kak Long. Kita ada Mama Yah. Betul Ustazah, Mama Yah Suraini. Betul ke? Mama Yah Suraini, Baizura Nur. Lajunya. Umi Tok Melah. Okey, kita ada Siti Zawiyah, kita ada Siti Mariam, kita ada Siti Atika, kita ada Gayah Mak Ali, kita ada Zainul Majid. Kita ada lagi siapa, Mama Yah dah sebut tadi. Okey. Gayah dah. Sebab saya di skrin saya boleh nampak dua saja dalam satu masa. Sebab kita dah lebarkan, so dia tak boleh tinggi lagi dah. Dia tak boleh dah. Kita ada Azmazuwati Mokhtar.
Itu dia cakap kat saya jangan bubuh nama saya Ustazah, takut Ustazah tergeliat lidah, dia kata. Tapi kalau selalu sebut tak adalah rasa susah sangat dah. InsyaAllah muslimin-muslimat semua ya. Apa khabar semua? Dah makan tengah hari ke? Ataupun dah nak minum petang kita ya? Alhamdulillah ya. Saya dah makan tengah hari juga. Petang tu tak lagi lah ya. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah izinkan kita lagi, kita boleh bersama, boleh bertemu. Saya cakap keti rasa macam lama benar tak berjumpa dengan muslimat semua. Padahal semalam dah jumpa tau, tapi sebab saya tak nampak nama-nama itu di hadapan skrin saya rasa macam lama benar dah. Padahal semalam dah ada kan. Di mana dah? Di Rawang Perdana. Okey, kita ada Rani Idris, ada dengan kita ada Saliah. Kita ada Saliah Ahmad, kita ada Siti Atika. Okey, Zan, Rani, Eda Saad. Kita ada Hafsah Talib. Kita ada Nuraida Bidin. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Petang-petang begini, ya Allah, kalau makan kenyang sikit je, mulalah rasa mengantuk dah. Tapi tak apalah, saya harap muslimin-muslimat yang sentiasa dah biasa bersama saya, insya-Allah harap-harap tak tertidurlah. Mek macam mana Mek cerita Mek? Mek okey Mek? Okey, alhamdulillah Mek okey sama dia. Dia siang dia tak tidur, malam pun dia tak tidur. Itulah hebatnya dirinya masya-Allah tabarakallah ya. Okey, kita ada Baizura Badalishah. Okey, Umi Tok Melah. Okey, jadi kita pada petang ini, alhamdulillah hari ini kita dah berada pada berapa? Sa'ban. Sudah masuk 17 Sa'ban. Berarti tinggal 13 hari lagi untuk kita menyambut Ramadan. Pejam celik sekejap saja 13 hari kan. Itu pun kalau pejam celik. Kalau pejam tak celik, Allahu Akbar, habis dah cerita kita. Tak ada lagi cerita-cerita Ramadan. Tapi apa pun, sangat-sangat kita mengharapkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa ballighna fi Ramadan. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan insya-Allah Allah pertemukan kita di bulan Ramadan tahun ini ya. Okey, kita ada tadi siapa ya? Kat Mak Uda Ada Mak Uda T? Ada Mak Uda Ahmad. Okey, kita ada Mak Uda Ahmad. Okey ya. Okey. Kalau saya tak tersebut tu, sorry, minta maaf banyak. Okey, ayah duduk depan sekali dah. Tak ada belakang-belakang ya. Masya-Allah ya. Kita ada Maria Muhammad. Okey, Junaidah Hassan pun ada juga, orang Kelantan ya. Kita ada Zadah Zainal, masya-Allah. Kita ada Siti Azizah Kasim, masya-Allah dapat bersama. Okey, muslimin-muslimat semua, hari ini petang ini ya kita berbicarakan tentang asam garam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petang ini kita dah pergi pada yang ke-8 dah, bahagian yang ke-8. Dan saya ingat Eda ada bertayangkan buku ni ada 3 jilid. Ini 1, 2, 3. Berapa tahun lagi nak habis buku ni? Wallahu alam. Tapi itu bukan persoalannya ya. Yang penting kita baca, kita cuba untuk memahaminya. Okey, muslimin-muslimat semua, terlupa pula saya. Sebenarnya bersama saya juga ada Yanti ya. Yang ada bersama saya, di sebelah saya ni dia ada. Jadi apa-apa pun, insya-Allah kalau ada apa-apa dia akan maklumkan kepada saya kalau ada yang soalan dan sebagainya ya. Okey, kita ada Nurizan Zakaria yang ada bersama kita. Kita ada Zainun Abdullah. Kita ada Zainun. Dia bagi juga kat saya. Zaitun Abdullah. Dia ada bagi kat saya ni untuk nak tengok ke sini, tapi saya tak selesa. Sana tengok, sini tengok ya. Tapi tak apa. Okay, kita ada Yaya. Kita ada Jamaliah binti Hasan. Dan nampaknya Kamarujan pun ada dengan kita juga pada petang ini ya. Okey, asam garam yang ke-8.
Kita tengok, kita renung apa yang sebenarnya nak diceritakan oleh penulis buku ni supaya kita dapat memahaminya dengan sebaik-baiknya. Dia hantar WhatsApp kat saya, dia kata saya dah lama mencari siapa yang akan baca buku dia. Apapun, alhamdulillah lah, bukan terima kasih pada saya, tapi saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga berterima kasih pada penulis buku ni yang telah menulis, dan dia juga ada idea-idea dalam menulis buku ini. Dan saya rasa barangkali tidak ramai orang berani untuk nak menulisnya. Takut takut tersalah. Maknanya sebab kita membicarakan tentang Ummul Mukminin. Jadi kita tidak menjadi Ummul Mukminin. Jadi mak kepada orang-orang mukmin. Ini isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tidak terlepas cakap. Betul tak? Biarlah kita lebih berhati-hati, tetapi apa yang paling penting kita nak ambil contoh tauladan daripada hal yang berlaku itu dan melihat bagaimana kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik isteri-isterinya. Itu yang paling penting, supaya setiap suami juga boleh macam tu, Okey, kita ada Juwita yang ada bersama kita. Kita ada Zan, kita ada Aina Ismail. Okey. Nabi layan sahaja isteri cemburu. Kalau kita lah cemburu, sama ada bagi penampau ataupun pakai tak balik terus, tapi tajuk cerita dia asam garam yang ke-8, Nabi layan sahaja isteri cemburu. Sebabnya kalau nak ambil kisah dengan orang perempuan ni, memang tak pernah habis kisah dia. Bab cemburu nombor 1, betul tak? Tapi tak apa, bagaimana Rasulullah SAW melayani isterinya yang cemburu. Macam mana Rasulullah melayannya? Kita baca hadis dia, tidaklah terlalu panjang. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah ara'aita law nazalta wadiyan wa fihi syajaratun qad ukila minha wa wajadta syajaran lam yu'kal minha fi ayyuha kuntu turti'u bi'iraka qala fil ladzi lam yurta minha. Ta'ni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yatazawwaj bikran ghairaha. Di mana dalam hadis ini Aisyah menceritakan, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, sekiranya awak singgah di suatu lembah di situ dan ada pohon yang telah diregut, manakala ada sebatang pokok lagi masih belum diragut, pada pohon manakah awak akan tambatkan unta? Pandai Aisyah dia berkias-kias dengan Rasulullah SAW. Dia tak tanya terus. Kalau tengok di antara apa ni, mana dulu yang kau ini dah. Maksudnya di antara yang janda dengan anak dara. Sebab apa ni, Aisyah ni dia nak buat perbandingan, sebab semua isteri-isteri Rasulullah SAW semuanya adalah janda. Ataupun balu kita kata dah. Tetapi Aisyah seorang yang anak dara. Jadi Aisyah tanya Rasulullah, kalau kamu nak tambah unta dekat pokok yang dah dimakan, dah pernah diregut ke, ataupun yang belum diragut. Apa lisha. Okey, kita ada Izami Razak, okey. Baginda pun menjawab, pada pohon yang belum disentuh, dijamah. Tu maksudnya. Jadi kalau di antara dua pokok ni, yang satu pokok dah dimakan, yang satu lagi belum dimamah lagi, belum disentuh lagi, maka bila tanya pada Rasulullah SAW, maka Rasulullah akan jawab. Rasulullah akan jujur dia jawab. Pada pokok yang belum lagi dijamah. Maksudnya Rasulullah belum pernah menikahi gadis selain dirinya. Aisyah kata, mana semua isteri-isteri Rasulullah SAW semuanya adalah terdiri daripada janda ataupun balu, muslimin-muslimat semua. Hadis ini adalah sahadis sahih Al-Bukhari dalam bab kitab nikah, bab
menikahi gadis. Dia dalam bab mereka tu ada. Jadi dia cerita di sini. Dan begitu juga hadis yang kedua. Dalam ni ada satu lagi hadis. Aisyah bercerita, suatu hari Rasulullah SAW datang menemuiku. Aku pun bertanya, awak ke mana seharian? Jawab baginda, wahai Humairah, saya bersama Ummu Salamah. Lantas aku berkata, apa lagi yang awak tak cukup daripada Ummu Salamah? Baginda hanya tersenyum saja. Kalau kita lah agak-agaknya dah, yang kau pergi tu nak dapat apa lagi? Apa yang kau dapat daripada sana? Ya gitulah lebih kurang kita punya tak. Tapi Rasulullah hanya tersenyum saja. Kalau kita, apa lagi yang tak cukup? Kau cemburu apa lagi? Cuba kau cakap. Tak ada kerja lain. Cemburu. Kalau kita lah dalam masyarakat harian, orang-orang Islam, kita macam itulah perangai, ya. Okey, muslimin muslimat semua. Tapi tidak begitu. Aku pun bertanya lagi, wahai Rasulullah, beritahulah saya tentang diri awak. Andai awak menemui 2 buah lembah, selain salah satunya belum diragut, manakala satu lagi sudah diragut, di situ jadi lembah yang mana awak akan pergi gembala? Baginda menjawab, di lembah yang belum digunakan. Dua soalan kan? Tadi hak yang belum disentuh dengan yang disentuh. Nak tamat unta kat mana? Maka Rasulullah kata di pokok yang belum lagi disentuh ataupun yang belum lagi diregut. Okey. Dan yang kedua ni, begitu ceritanya lebih kurang, makna kalaulah sekiranya Rasulullah SAW menemui 2 lembah, salah satunya belum lagi diragut, manakala satu lagi sudah diragut di situ, jadi lembah yang mana awak akan pergi gembala? Baginda menjawab, di lembah yang belum digembala. Aku pun berkata, saya tidak sama seperti mana-mana isteri awak yang lain. Semua isteri awak yang lain pernah bernikah dengan lelaki lain, kecuali saya seorang sahaja yang belum. Yakni dia tu anak dara, ya. Okey. Lantas Rasulullah SAW tersenyum. Riwayat hadis ini adalah riwayat Ibn Sa'ad. Kita biasa tahu cerita ini, betul tak? Kita biasa dengar cemburunya Aisyah kepada isteri-isteri Rasulullah SAW yang lain. Sebab tu Aisyah keluar bahasa-bahasa yang macam tu. Kita pun benda-benda macam tu, orang kita lah, bukan kita tu, maksud saya tu tidaklah, bukan semua muslim-muslimat di hadapan saya ni orang yang berpoligami ataupun bermadu, betul tak? Tapi nak ceritanya biasa sangatlah soalan-soalan yang macam tu. Kita kata dia tanya, isteri dia, kalau orang yang bermadu, dia akan tanya suami dia soalan-soalan yang biasa. Bang, cantik tak bini abang yang tu? Itu soalan. Tu dia tanya. Tapi kalau suami dia tak kahwin, tak ada bermadu, dia seorang, dia tanya juga lagi, bang, sebelah abang kahwin dengan saya, sebelah abang kenal saya, ada tak abang ada girlfriend lain? Dia tanya pula. Cuba kalau jawab ada, nak kena. Paling tidak biru paha tu kena cubit, betul tak Ti? Tapi kita ni suka tanya soalan-soalan macam tu. Padahalnya kita tahu sebelum dengan kita dia ada kekasih lain, dia putus kekasih lain tu, dia dengan kita dan akhirnya kita berkahwin dengan dia. Kita tanya lagi, bang, yang kekasih abang dulu tu kenapa abang tak jadi kahwin? Tanya juga, dah tak jadi kahwin. Lalu suami jawab, kalaulah abang dah kahwin dengan dia, abang tak kahwinlah dengan kau. Abang ni dah tanya sangat. Tak jawab, salah. Jawab pun salah. Betul tak ayah? Betul. Ayah kata betul tu. Tak ada kerja tak? Kalau naik kereta jauh-jauh dengan pasangan, tak ada kerja lain, dah habis modal lah. Tanyalah soalan-soalan macam tu. Girlfriend abang dulu cantik tak? Dia kata cantik. Kenapa abang tak kahwin dia? Dah abang nak kat engkau. Bohong, abang tipu. Jawab salah. Tak jawab pun salah. Sebab saya tu pernah juga, saya tak cari cerita tu sebab saya pernah tanya macam tu dah. Dia kata kadang-kadang arwah sampai saya, ada cerita lain tu nak bergaduh tu. Lama-lama separuh jalan masa muka. Sebab merajuk. Sebab dia bagi tahu hak yang dulu tu cantik. Tak boleh kita orang perempuan ni, ya Allah. Tak tahulah nak cakap macam mana dah. Tapi begitulah. Saya tak tahulah kalau muslimin-muslimat yang lain tu tidak begitu. Tapi ayah cakap
Ya, betul lagu tu. Maknanya dia sentiasa dia nak kata apa, nak rasa cemburu tu ada. Tambah-tambah lagi kalau yang ada yang bermadu. Tanya soalan-soalan yang macam-macam. Isteri abang kat sana tu pandai masak tak? Cuba cakap kalau tak pandai. Dia rasa bangga lah sebab dia yang pandai masak, betul tak? Cuba kalau orang sana cakap. Kalau dia cakap yang sana pun pandai juga macam kau. Abang memang cakap macam tu. Kenapa abang tak kahwin dengan saya? Kenapa abang kahwin dengan saya juga? Tambah kalau kita yang kedua. Marahnya, kau yang tanya. Aku jawab salah ke? Dah mula. Bila kau aku, mulalah nak bertumbuk. Jadi begitulah. Saya minta maaf dah. Bukanlah kerana cerita saya saja. Tapi, biasa sangat orang mencerita asal menjadi pergaduhan tu ustazah, bukannya apa-apa pun. Mula-mula gurau je ustazah, seronok-seronok aja dulu. Tapi lama-lama jadi bergaduh. Sebab tu bila kita dengar cerita Aisyah ni, kita dah tahu, saya pun dah tahu lama juga ya. Berdasarkan kita dah baca cerita-cerita dia. Tapi mana nak ceritanya perangai orang perempuan ni. Dia kokok mana-mana pun sebenarnya dia nak suruh kata hak dia tu lagi baik. Yang dirinya lebih cantik daripada yang lain. Dia nak dengar hak tu aja kan. Barulah dia senyum. Kau kalau cakap kau cantik, kau pandai, maka senyumlah kau. Dah abang tahu macam tu, abang duk tanya buat apa? Pula lagi kan. Macam itulah orang perempuan. Saya tak tu kadang-kadang saya kata kalau tak ada benda nak bergurau, tak payahlah gurau. Tapi kalau dah bergurau, silap-silap daripada apa ni? KL nak sampai Kota Baru 7 jam 8 jam 3 jam hak bergaduh, hak merajuk 4 jam aja yang berseronok-seronok. Lepas tu tidur. Dah lepas bergaduh tidur. Bukan tidur pun nak suruh orang pujuk. Kadang-kadang suami pun tak larang nak pujuk tau. Saya minta maaf ni, saya cerita ni benda-benda macam ni, kalau salah minta maaf tapi kadang-kadang kita cari tu, kita bercakap macam tu, kita just nak korek-korek aja. Padahalnya tak tahu pun kita just apa pepatah kita ni serkap jarang. Tak tanya-tanya macam tu aja. Tapi bila dia jawab, kita pun mulalah tu keadaan. Jadi bila saya dengar cerita Aisyah ni, saya rasa Allahu Akbar. Macam jugalah kita ni deh. Maknanya passion orang perempuan ni ke mana-mana pun begitulah keadaannya. Tapi masya-Allah tabarakallah, Allah beri jadi pada orang lelaki ni, dia tidak mudah melatah sebenarnya. Tidak mudah bila kita tanya, dia terus jawab. Kadang-kadang tambah kalau bermadu, dia tak akan cuba seboleh-boleh melaga-lagakan antara madu ni. Dia jarang. Dia tak melaga. Yang saya dengar lah. Tapi kata, kau memang gini-gini. Kau tak pandai. Kau tak cantik. Habis. Dia tak ada. Dia tak ada macam tu. Yelah. Kau ni cari pasal dah ni. Tanya-tanya tu kenapa? Kan nanti nak menangis pula. Tak adalah saja bang. Saja nak tanya. Ni terbuku di hati ni. Jadi bila kita baca cerita Aisyah dengan Rasulullah SAW, kita terasa nak keadaan itu. Kita pun sebenarnya dalam keadaan mesra je bergurau. Tapi bagaimana diri Rasulullah SAW bila ditanya dengan soalan-soalan yang sebegitu. Apa yang kita tahu Jadi Rasulullah senyum saja. Dia jawab lurus dan dia senyum saja. Lantas baginda Rasulullah SAW tersenyum. Bila dah senyum, habis cerita. Kita pun kadang-kadang, kenapa senyum? Tanya lagi, kenapa senyum? Ya Allah. Jadi saya harap kita dah lama-lama ni tak payahlah duk cari pasal sangat. Banyakkan berzikir. Bila naik kereta tu berzikir banyak-banyak. Penat dah berzikir, tidur. Dah kita tak bawa kereta. Dia yang bawa kereta. Bagi tahu bang, saya tidur dulu Nanti kan saya bergaduh dengan abang. Abang bawa kereta baik-baik, saya tidur. Tu dah nak ceritanya macam tu lah. Kalau muda-muda bergaduh juga, apa tu nangis. Tua-tua ni tak adalah bergaduh sampai menangis lagi. Okey, kita ada Rohani Abu, kita ada Mamayah, saya dah sebut tadi. Nurmala Saleh. Kita ada Eda, alhamdulillah Eda Okey, Hafsah Talib. Okey, cucu-cucu tak tidur ni yang bunyi macam-macam tu. Sorry, minta maaf banyak-banyak. Okey, kita ada Hawa Ismail, kita ada Lisha. Biarlah.
Tak apalah, tak bunyi idgham macam mana pun. Sorry lah, lishak. Tak. Okey. Catatan. Riwayat atau hadis kedua dibawa kerana memberikan kita maklumat konteks, iaitu situasi semasa terjadinya ucapan dalam hadis pertama. Seseorang boleh menzahirkan perasaan cemburu terhadap pasangan. Tak apa, boleh bagi tahu, tak apa. Kan orang tua kita kata apa? Cemburu itu tandanya sayang. Kalau tak ada cemburu tu memang tak kurang sayang lah tu, betul tak? Sebab yang kita duk tanya, ada kekasih dah, bini abang tu cantik ke tidak, abang sayang tak kat dia. Tanya soalan macam tu. Kalau dia jawab sayang, marah. Kalau jawab benci, tak percaya. Jadi makna kenapa kita cemburu? Sebab kita sangat menyayangi dia. Sebab itu keluar perkataan ni, kalau kita tak sayang dia, kita tak cemburu dah. Biar je lah. Saya tak kisah ustazah. Tu yang risau. Saya tak kisah ustazah, dia pergi rumah mana ke, dia balik ke, tak balik ke, cuba tanya. Sayang sangat lagi ke? Kurang. Orang kata kurang. Maknanya, ya. Maknanya kita cemburu, kenapa? Sebab kita sangat menyayangi pasangan kita. Kalau kita tak sayang dia, kita tak kisah dah dia pergi tak balik ke, kita tak tanya dah. Sebab tu orang tua kata cemburu itu tanda sayang, tapi jangan melampau, punah ranah rumah tangga kita kan. Jadi jangan melampau. Tanya dia, bila dia kata tidak, sudah stop. Kecuali kita ada satu bukti yang betul-betul sehingga kita akan tanya dia, dia boleh percaya. Kalau kita sekadar sekat jarak macam tu, tak payahlah, dia tak akan mengaku muslimat semua, ya. Saya minta maaf sebab ni pengalaman yang disampaikan orang kepada saya, dia cerita, ya. Saya tengok ini ada satu, ini cerita, ya. Ustazah, saya ni tak ceritalah duduk negeri mana, ya, tapi duduk berjauhan dengan suami. Sebab suami saya tak nak bawa saya ke kerja di KL. Jadi saya duduk dengan anak-anak saya, ustazah. Berlalu masa dan dia akan balik setiap minggu atau paling tidak 2 minggu sekali dia akan balik. Itulah keadaannya, ya. Sehinggalah ujung-ujung ni dia dah balik jarang-jarang dah. Telefon pun jarang-jarang. Kita biasa orang perempuan mengesyaki sesuatu lah sebab luar biasa. Kalau biasa dia kontak, maknanya dia hubungi, itu tak apa maknanya. Tapi bila dia tak hubungi, itu maknanya keadaan yang luar biasa, ya. Jadi bila dalam keadaan macam tu, dia kata, ustazah, pada 3 minggu suami saya balik. Okey. Dan lepas pada dia balik, masa di rumah tu pagi, dia kata dia suruh suami dia pergi beli kelapa parut. Bukan kata nak cek apa-apa, tak ada niat ustazah. Suruh suami pergi beli kelapa. Abang dulu beli kelapa di kedai ni. Okey, pergilah suami, tinggal handphone. Bila tinggal handphone yang hak di Kuala Lumpur tu, telefon. Rupanya suara anak dia ni sama macam suara ayah. Betul tak? Kadang-kadang anak-anak kita, betul tak? Anak kita lelaki sama dengan suara ayah dia. Bila anak dia telefon tu, kadang-kadang kita rasa, suara siapa ni? Kita dengar lama sikit baru kita boleh cam suara. Tapi baru-baru kita akan, macam suara, gitu, ya. Jadi bila telefon, anak lelaki dia angkat. Hello bang, abang kat mana? Kenapa abang tak balik? Abang janji nak balik semalam kan? Abang tak balik, kenapa? Abang ni bohong lah. Bang, abang tahu tak? Anak kita sakit tau. Anak saya, Saya duk dengar tu ustazah. Anak saya jawab, Agaknya yang bini nu anggap tak berani nak cakap sebab depan bini yang pertama. Tak, agaknya gitulah kali. Jadi dia hanya jawab, Yalah. Okey. Itu je. Hak lain-lain tak cakap apa. Anak saya pun terus buka suara. Dengarlah, saya dengar ustazah. Nak pensan saya ustazah. Katanya yang isteri yang di KL tu, bang, kita dah kahwin 2 tahun bang. Kenapa abang tak boleh berterus terang lagi dengan bini abang? Abang cakap je, kita dah kahwin. Bukan kita main-main, kita dah kahwin, kita dah ada anak dah. Abang cakap je lah kat bini abang. Saya ustazah nak pensan dengar cerita. Kalau kita memang bukan nak lagi pensan terus. Betul tak? Kalau begitulah keadaan depan, dalam keadaan dia tak tahu apa, tiba-tiba begitu pengakuan, begitu ceritanya.
Lepas tu, perempuan tu letaklah telefon tu. Tak lama, suami dia sampai. Dia pergi beli kelapa tu balik. Tak ada apalah, buat tak tahu gitu je lah, dia kata. Dah okey, dia duduk kat rumah apa semua. Saya pun tanya suami saya. Dia tak ngaku, Ustazah. Macam kita. Mana? Bohong, tipu. Bagi dengan rakaman yang dibuat tu pun tipu ni, saja ni, dia kata. Tak adalah, dia kata. Lepas pada itu, suami dia kemas barang, pakai baju apa semua, terus keluar tak balik-balik dah. Masa dia telefon saya tu dah setahun dah suami dia tak balik. Saya rasa suami saya malu, Ustazah. Gitu cerita dia lah. Saya tak tahu selain daripada itu, Ustazah. Saya dah tak boleh bercerita lagi dengan dia. Saya telefon dia tak jawab. Jadi setahun dah Ustazah berlalu. Jadi apa keputusannya saya ni macam mana? Dia tanya saya, nak tahu cerita, nak tahunya kedudukan dia sebagai isteri tu macam mana. Saya kata, kalau telefon tak jawab, WhatsApp pun tak jawab, puan suruh anak pergi pun tak apa. Tapi puan pergi dengan anak, tak apa. Tanya elok-elok, cakap elok-elok, tak apa. Kalau dia kahwin pun tak apa, hari tu marah sebab terkejut sangat. Kalau kita, ya Allah, saya tak boleh cerita macam mana dah. Macam mana rasa kalau kita berada di tempat dia pada masa tu dengan mendengar dialog suara perempuan tu. Yang duk mengaku abang. Hai ya Allah. Saya tak tahu lepas pada tu, saya kata puan pergilah jumpa, tapi pergi dengan anak, jumpa, makna telefon tak jawab, apa ni tak ni semua, balik pun tidak, selepas setahun pun tak balik lagi, tak tahu kedudukan puan macam mana. Puan pergi jumpa dengan dia kalau boleh, pergi, jangan serang dia, jangan pergi bergaduh dengan dia, ataupun kalau tak jumpa cari di pejabat. Anak yang pergi jumpa, jangan bergaduh, jangan pergi serang dia di pejabat. Sangat-sangat tidak cantik, ya. Lepas tu saya tak tahu cerita sama ada suami dia balik semula ke pangkuannya ataupun tidak. Tapi saya kata kalau dia tak balik, puan boleh ke mahkamah, memohon mahkamah untuk perintahkan suami kembali semula untuk bersama. Kalau tidak, lepaskan dengan cara yang baik. Allahu Akbar, ya. Nak cerita macam-macam cerita muslimat semua, tapi saya teringat cerita ni walaupun dah agak lama juga, sebab dengan keadaan macam tu pun dia boleh tak mengaku, tapi sebenarnya dia sangat, saya rasa dia malu dengan isteri dia, ya. Agaknya lah, wallahualam. Sebab yang sebelah isteri yang pertama, anak-anak dah besar belaka dah, tapi masih ada lagi yang periksa SPM kalau tak silap saya lah, masa dia cerita kat saya. Okeylah, muslimat semua, cerita tak habiskan, tapi macam itulah keadaan rencah kehidupan orang yang berpoligami, orang yang bermadu, ya, muslimat semua, ya. Okey, kita ada Syakirah tadi nampak. Syakirah Ismail dan Nurhawati, ya. Alhamdulillah, terima kasih semua. Alhamdulillah petang ini walaupun dalam keadaan yang agak ni, ya, tapi ramai juga bersama dengan saya, ya. Kita bersama-sama, ya. Syukur, alhamdulillah, ya. Okey. Selepas itu dia kata boleh, dia kata sebab cemburu itu tanda boleh cemburu tanda terbuka. Penulis buku ni kata, Saidina Aisyah berani merajuk dan menzahirkan kecemburuan terhadap Nabi. Bukan bermakna Nabi pengecut, apalagi takut bini. Sekali-kali tidak, ya. Tapi maknanya tidak ada masalah. Dia cemburu secara terang. Sebab kalau tidak, apa terbuku dalam hati kita ni, kalau tak di luar, pecah, jangan buat main tau. Tu mula mengamuk. Tidak apa, kita boleh zahirkan secara terbuka. Kalau dia kata tidak, ada sudahlah. Kalau kita pun tak ada bukti. Kalau kita ada bukti, kadang-kadang ni tak cermat, dalam WhatsApp simpan benda-benda macam ni, sangat bahaya. Handphone kita ni, ya, walaupun dah kita tak pakai dia, tetapi WhatsApp yang ada dalam ni, dia tak akan hilang. Betul tak, Ti? Dia tak hilang tau. Dia tak hilang. Jadi tu saya kata, daripada bagi kat orang, bagus kita
kita buang dalam bekas sampah pun tak boleh, sebab ni dia ada apa tu? Tak, dia bukan ada memori tu, dia ada, dia tak boleh sebab Allahu Akbar ni dia ada benda yang beri kesan juga kepada kesihatan tumbuh-tumbuhan ni. Saya tak belajar sains tapi maknanya dia tak elok. Jadi saya kata habis tu Ustazah nak buat macam mana kalau handphone kita tak pakai, nak bagi orang takut ada rahsia yang ada dalam tu. So nak macam mana? Saya kata ambil aluluso, tumbuk. Masuk dalam plastik sampah. Sudah. Betul tak? Sebab banyak sangat. Ada tu bukanlah banyak. Adalah kes-kes Ustazah. Suami saya baik Ustazah. Orang masjid gitu gini. Bila dia beli handphone baru, dia bagi kat saya hak lama. Saya pun ambil lah Ustazah. Dalam ambil tu godek. Jumpa macam-macam WhatsApp dia dengan perempuan Ustazah. Ya Allah, saya tak tahu nak cakap, rasa nak pecah saya. Nak tanya dia. Saya tahu dia tak akan mengaku Ustazah. Kan? Sebab dia handphone ni kita tak, dia tak habis. Dia tak habis benda-benda dalam tu. Jadi harap sangatlah, bukanlah kita ada rahsia apa-apa pun, tapi khususnya rahsia orang suami isteri pun jangan duk bagi anak-anak. Dan kita bagi handphone kita tak pakai, bagi ke anak. Kadang-kadang ada benda-benda yang kita tercakap dalam WhatsApp kita, betul tak? Dalam SMS. Setahu saya WhatsApp, saya tak tahu bila pergi rosak telefon tu dia akan habis semua, ataupun bila buat keluar SIM card tu dia akan habis semua. Tapi kalau apa ni, SMS confirm dia ada lagi dalam handphone tu. Kalau SMS, kalau WhatsApp saya tak pasti sebab saya ni tak berapa pandai juga, tak apa tahu dengan WhatsApp. Sorry lah sebab kita ni ada rahsia kadang-kadang, betul tak? Bukan rahsia kita buat benda tidak baik, tidak. Tapi kadang-kadang rahsia kita bersama dengan suami kita, betul kan? Kita cerita dan sebagainya dalam tu, tiba-tiba anak yang dapat kan tidak cantik benda-benda macam ni, ya. Sebaliknya ini mengisyaratkan kita teladan suami terbaik. Suami terbaik ialah yang isterinya tidak takut untuk merajuk atau menunjukkan kecemburuan. Ya. Tapi kalau suami bengkeng tak berani, betul tak? Apatah lagi untuk nak bercakap secara terang-terangan di hadapan suami. Lama nak tanya, mengajuk abang pergi tu, abang pergi dengan siapa? Saya dengar ada macam suara perempuan aja. Sebab isteri ni dia punya apa nama tu? Insting. Insting dia tu lain. Dia dapat rasa, kadang-kadang dia dapat rasa, kadang-kadang pun sampai 11 tahun kahwin tak rasa pun. Ada juga, ya. Tapi ada setengah dia dapat rasa. Tapi kadang-kadang isteri ni bangga cakap, saya dapat rasa Ustazah, Tuhan beri petunjuk kat saya. Allah. Tak payahlah cakap gitu kan. Tapi kita ni, yalah, kita dapat rasa bila dia selalu balik, tiba-tiba tak balik. Bila duduk kat rumah asyik duduk WhatsApp aja, tengok muka kita. Macam ada kelainan pada diri dia. Sepatutnya tidak begitu sebelum ini. Tapi kalau sebelum ini kita kahwin-kahwin aja dengan dia fashion lagu tu, tak boleh buat apa lah. Betul tak? Tapi kalaulah dia tidak macam tu, kita kena ambil perhatian lah, maksud saya. Kalau perlu boleh berterus terang, kita berterus terang. Kalau tak boleh berterus terang pun, cuba cari satu jalan supaya kita dapat kembalikan semula perhatian dia kepada kita semua, insya-Allah, ya. Kita ada Zubaidah Said. Lain tu tak tahulah, kalau dah terlepas pandang saya minta maaf banyak. Kita ada Maznah, delete all chat dan conversation rasanya boleh Ustazah. Tu telefon baru sekarang, ya. Tapi macam-macam kita kalau begitu, ya. Dia masih boleh digodam lagi. Ti kata janganlah, jangan bagilah handphone kat orang. Itu je lah pesanan saya lah. Tambah ada satu orang tu dia bagi, dia kahwin. Dia kahwin, jadi handphone dia bagi ke adik ipar dia. Maknanya adik suami lah yang cerita saya ni, dia perempuan ni. Dia bagi ke adik ipar dia. Adik ipar dia perempuan. Kalau lelaki mungkin dia tak kisah sangat, biarlah, lantak lah, betul tak? Tapi kalau orang perempuan ni, dia lain sikit. Jadi dalam handphone dia tu, sebelum dia bagi ke adik ipar dia tu, dia lupa ada benda-benda yang sulit dia dengan kekasih dia. Bukan dengan suami yang dia kahwin tu, dengan kekasih yang sebelum, dengan yang adik ipar, adik dia ni panggil abang dia, hari kedua lagi panggil abang dia. Abang balik sekejap, saya nak bincang dengan abang. Ceritalah. Sebenarnya isteri abang ni orangnya gini. Kalau abang tak percaya, abang tengoklah.
Ini bukti. Sebab suami dia menghadiahkan perkahwinan dia tu dengan handphone yang mahal. Jadi hak dia tu suami dia kata tak apalah, bagilah ke adik dia. Kita nak beli hak lain tak ada kan. Jadi bagi ke adik dia, adik ipar dia. Budak-budak sekarang kan pandai macam-macam. Jadi dia kata, tanya saya, macam mana ustazah saya ni? Pulanglah. Puan nak buktikan puan baik, payah dah. Sebab benda tu dah ada bukti di tangan suami. Jadi kalau boleh puan minta maaf. Kalau dia boleh maaf, tak apa. Tapi kalau dia tak boleh maaf, itu memang salah kita lah. Dan macam mana nak tutup mulut adik ipar tu? Satu lagi, entah-entah cerita tu dah sampai ke mak dia pun tak tahu lagi, betul tak? Dah sampai pada adik-beradik dia. Jadi banyak benda ni. Sebab itulah apa pun, janganlah buat tak elok. Pertama. Yang kedua, bila buat tak elok, tutup-tutup lah. Tak payahlah duk simpan-simpan. Duk masuk dalam benda-benda WhatsApp apa semua. Dah tutup buku. Dah kahwin, tutup buku. Kalau orang dulu dia simpan dalam apa tu? Apa ni? Diary. Pun orang boleh baca juga dah. Menggelupur benda-benda macam tu. Ya Allah, kita tulis semua. Saya ni jenis tak pandai menulis dalam diary. Tak adalah ceritanya, tak adalah. Kalau dapat diary setahun tu 2 hari hak tulis. Nampak lain tak tulis dah. Jenis tak rajin. Tapi apa pun muslimin-muslimat semua, tengok keadaan. Kalau jenis pasangan kita orang yang memang boleh dibawa bincang, okeylah, kita boleh takak. Boleh cemburu, tak apa. Boleh melahirkan, menzahirkan rasa kita, cemburu kita tu. Tapi kalau jenis tak boleh, jangan. Please, tolong. Tak payahlah. Kita cari jalan-jalan lain supaya kita nak melahirkan rasa cemburu tu, kerana kita sayangkan dia. Kita sayangkan rumah tangga kita. Sebelum pergi begitu jauh lagi. Sebab kadang-kadang kita biar, tak apa ustazah, saya tak kisah. Tapi rupanya akhirnya membawa kepada keburukan dalam kehidupan. Dah tak boleh nak kawal lagi kehidupan rumah tangga dia. Sebab suami pun dah lain macam, dah berubah, dah buat itu, dah buat ini. Jadi akan timbul masalah. Sorry lah, ustazah ni popek dah. Tapi sebagai orang tua, muslimin-muslimat semua, sebagai orang tua, yang bukan saya banyak pengalaman, tapi saya banyak mendengar pengalaman orang lain yang mereka lalui. Kita tak nak lalui dulu baru kita nak berubah. No. Biar kita lalu jalan singkat, pengalaman orang lain kita jadikan sebagai sempadan atau tauladan. Sebab kita tak payah lalui jalan kehidupan mereka. Ni kita nak lalu dulu baru kita nak berpatah balik. No way. Kita dengar, begini rupanya kalau aku buat macam ni, begini keadaannya. So, suami saya baik ustazah. Kadang-kadang kita cakap dia baik. Sebenarnya dia baik, tapi kadang-kadang ada masalah-masalah yang lain. Ada soalan ke, Ti? Suami saya guna handphone Wan Nurliza. Wan cakap, suami saya guna handphone. Suami Wan tak pakai handphone yang smartphone. Suami saya guna handphone yang dulu punya. Jawab call je. Takut jatuh ke laut. Tak terbeli. Mahal. Wan cakap, betul, dah 2 kali. Rasanya Wan dah cakap. Dia kata, Wan tak hantar ke WhatsApp bila suami ke laut, di laut. Dia kata, handphone dia handphone lama ustazah. Kalau saya WhatsApp pun tak sampai ustazah. Tahu-tahu dia dah balik. Gitulah Okey, kita ada Siti Teh Osman. Fatimah Ayub kata, letak dalam kotak bawa katil dari tu. Ingat tak jumpa cari kau bawa katil tu. Betul tak? Senang aja boleh jumpa. Betul tak? Saja je Fatimah Ayub pun bergurau juga. Nak ceritanya macam tu lah. Benda-benda macam ni, benda tak elok kita, kenapa kita simpan? Nak bagi orang lain tahu. Kita simpan sebab kita sayang, tapi cukuplah simpanannya ada dalam ini. Cukup. Tak payah duk cerita-cerita, tak payah ditulis-tulis di tempat lain. Ku tulis namamu di atas batu. Macam-macam cerita orang bercinta dah. Memang pun bila cerita orang bercinta ni memang tak pernah sabar belaka. Tapi kalau suami nak ambil hal yang bini tu, yang bekat sebelum jadi bini kita tu, dia ada kekasih lain, nak ambil ustazah, saya kahwin, saya tak sangka dia tu ada kekasih lain. Dia kata, dia dah cakap dalam diary dia,
dia tak akan cari orang lain dah. Tidak akan tidak akan ada yang sama penggantinya. Jadi saya sekarang ni jadi pengganti dia ke apa, Ustazah? Jadi saya tak boleh nak terima dia balik, Ustazah. Sebab dia dah cakap dia tak ada orang lain lagi dalam hidup dia kecuali yang kekasih yang putus tu. Memanglah orang bercakap lagu tu, betul tak? Jadi begitulah. Sorry lah pek saya ni. Kalau tak betul tu saya minta maaf. Tapi yang baik jadikanlah sebagai tauladan, yang tak baik jadikanlah sebagai sempadan buat anak-anak saya, buat adik-adik saya yang masih muda, yang kadang-kadang masih mentah dalam kehidupan rumah tangga, yang ada berbagai-bagai ragam, berbagai-bagai asam garam. Kalau asam garam boleh terima, tapi kalau bukan asam garam maka hancur musnah, ya, benda-benda macam ni. Okay, kita ada Rasidah Kiri. Kita ada Izzah Mia Razak, ya. Okey. Eda Nursima, pandai bonda ustazah guna bahasa jiwa. Lah orang muda-muda dah. Sorry lah. Dia kata sebaliknya ini mengisyaratkan kita teladan suami terbaik. Suami terbaik ialah yang isterinya tidak takut untuk merajuk atau menunjukkan kecemburuan. Tak apa, sebab bila suami faham pegang satu kat satu, iaitu isteri cemburu sebab dia sayangkan aku. Cukuplah, betul tak? Ini bersemburu aja, pam, bagi penampar. Habis kan? Jadi benda tu memberi kesan yang sangat tidak cantik, ya. Orang perempuan ni sekali kena pukul, walaupun sekali je pukul, lama dah hilang sakitnya, tapi kesakitannya masih terasa sampai sekarang, Ustazah. Tu masalah. Jadi kalau boleh tidaklah, ya. Okey. Isteri boleh cemburu menunjukkan sikap suami yang terbuka. Baginda tidak pernah mencela sikap cemburu Sayyidatina Aisyah, ya. Jadi maknanya Rasulullah SAW mendidik Aisyah yang masih terlalu muda, ya. Tapi walaupun cemburu Aisyah ni, tapi Rasulullah SAW tidak pernah, ya, mencela sikap cemburu Sayyidatina Aisyah, ya. Sebab Rasulullah memang faham tentang perangai orang perempuan ni tak boleh lari daripada rasa cemburu. Tapi kalau orang lelaki cemburu lagi berat, betul tak? Lagi berat. Bini tak boleh keluar rumah, betul kan? Keluar rumah sikit dah bagi taklid lah. Dah keluar rumah, jatuh satu tolak pula, ya. Itu orang lelaki kalau dia cemburu. Susah juga, ya. Tapi orang lelaki ni selalunya cemburunya tak orang kata apa, tak banyak. Apa maksud saya, tak ramai lah kot orang lelaki yang cemburu. Ada juga, ada. Tapi barangkali dia kurang melahirkan macam kita. Kita kan dengar sahih tak sahih tu balik ngamuk dah. Tapi orang lelaki dia boleh tahan, dia diam, dia tengok, dia berhati, ya tak, betul tak? Kita ni dengar belum sampai rumah kalau boleh nak telefon tak? Bang, saya nak bincang dengan abang sekejap tau. Boleh tak? Baliklah rumah dulu, suami kata. Tak sempat bang, saya nak cakap dalam telefon, boleh tak bang? Abang depan kawan-kawan ni. Biar depan kawan, biar orang tahu perangai abang yang sebenar. Allah. Tu orang perempuan, ya, dia tak sabar. Dia kurang dari segi sabar, ya. Tapi dalam part-part lain, wanita adalah seorang yang sangat sabar. Sabar dalam mengandung, sabar melahirkan kesusahan, ya, melahirkan anak, sabar dalam mendidik anak-anak. Kalau orang lelaki, anak menangis mula nak pang dah, kan? Tu dia berbezalah kita ni, muslimin-muslimat semua, ya. Okey, seterusnya, Allahu Akbar. Banyak cerita saya sampai tak habis asam garam. Baru habis asam garam yang ke-8 baru. Yang ke-9, asam garam yang ke-9, Nabi keluar malam-malam, Aisyah cemburu lagi, ya. Okey. An Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha lailan qalat Paghirtu alaihi faja'at far'a ma asna'u faqala ma laki ya Aisyah aghrirtu faqultu wa ma li la yugharu mithli ala mithlika faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqad ja'aki syaitanuki qalat ya Rasulullah aw ma iya syaitan qala na'am
Qultu wa ma'a kulli insanin. Qala na'am. Qultu wa ma'aka ya Rasulullah. Qala na'am. Walakin Rabbi a'atani alaihi hatta aslama. Ya, itu dialog Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah menceritakan bahawa suatu malam Rasulullah keluar dari rumah. Beliau berkata, maka aku pun naik cemburu. Selepas itu baginda pulang, lantas melihat apa yang aku sedang buat. Nabi berkata, mengapa dengan awak wahai Aisyah? Awak cemburu? Lalu aku pun membalas, bagaimanakah orang seperti saya tidak cemburu dengan orang yang seperti awak? Itu dia. Kita tak. Yalah, kita tahu suami kita jauh lebih daripada kita tak? Nabi lagi, seorang Nabi dan Rasul lagi. Jadi Aisyah kata, bagaimana aku tak cemburu? Orang macam aku ni tak cemburu dengan orang yang macam engkau wahai Rasulullah. Ramai lagi orang-orang lain pun nak juga. Betul tak? Contohnya lah, ya. Lalu aku pun membalas, bagaimanakah orang seperti saya sedang cemburu dengan orang yang seperti awak, kan? Okey. Baginda bersabda lagi, syaitan awak datang lagi. Mula saya baca, terkejut juga, betul tak? Bila baca hadis tu, ya, apa? Nabi kata, qalat ya Rasulullah au ma'iya syaitan. No, Rasulullah kata apa? Faqala Rasulullah SAW, aqad ja'aki syaitanuki. Maknanya, nak ceritanya, syaitan datang pula dah ni. Bukan dia kata bini dia tu syaitan. Tidak. Makna syaitan datang menggoda engkau, wahai Aisyah. Tapi bahasa Arab, kan? Maknanya, penulis ini menterjemah harfin biharfin, supaya takut lari daripada maksudnya yang asal. Dia kalau kita tengok, bila macam tu Rasulullah kata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqad ja'aki syaitanuki. Apakah telah datang pada engkau syaitan tu? Betul tak? Apa makna syaitan tu? Syaitan tu telah ada dengan Aisyah. Kalau suami kata macam tu, memang saya syaitan, bang. Abang tu siapa? Bapa syaitan pula. Saya minta maaf Muslim. Ini biasa saya bukanlah kata apa, dialog orang bergaduh, ya. Jadi suami sebenarnya bukan nak kata bini dia syaitan. Begitu juga dengan Rasulullah SAW, sama sekali tidak pernah nak cerita, nak katakan Aisyah tu syaitan. Tidak. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, ada syaitan bersama saya? Nabi menjawab, ya. Nah, semua orang pun ada? Soalku, Aisyah kata. Ya, Nabi jawab. Ya, jawab Nabi. Aku bertanya lagi, bersama awak pun, wahai Rasulullah? Ya, tetapi Tuhan telah menolong saya mengatasinya sehingga dia masuk Islam. Siapa yang masuk Islam tu, syaitan ke? Wallahualam. Yang tu saya tak berapa clear, ya. Riwayat Muslim hadis ini. Tengok muslimat semua, tak? Kalau kita mari lagi pula ni syaitan. Betul tak? Sebenarnya nak ceritanya bukan bini kita tu syaitan, tapi perangai tu yang dihasut oleh syaitan. Tapi kalau silap cakap, kita marah lah, betul tak? Sampai hati awak kata saya ni, abang kata saya ni syaitan, bang. Sampai hati. Saya ni manusia, bang. Tapi abang cakap macam tu. Sebab itulah kadang-kadang bila suami tak cakap apa, isteri cakap apa, dengar dululah sebelum jawab. Betul tak? Itu yang terbaik. Diam dulu. Kalau rasa tak perlu jawab, tak faham, tanya. Kita ni kan tak tanya. Tengok bagaimana Aisyah. Cantik. Contoh yang ditunjukkan dalam kitab ini. Maknanya Aisyah, dia tak faham, dia tanya Rasulullah. Betul ke orang lain ada syaitan juga? Rasulullah kata, ya. Termasuk kamu wahai Rasulullah. Ya, saya pun sama juga. Tetapi Rasulullah kata, Tuhan telah menolong saya mengatasinya sehingga dia masuk Islam. Jadi dia bertanya dulu, dia akan tanya. Bila dah jawab tu, dia akan puas hati dah. Kita ni tak puas hati. Boleh bergaduh sampai berminggu-minggu dengan benda macam tu, betul tak? Jadi cantik. Ini contoh tauladan yang sangat baik buat kita, suami isteri. Dengar dulu. Kalau kita tanya suami jawab, dengar dulu elok-elok. Tak faham, please tolong tanya.
Abang maksud apa tadi bang? Jangan terus marah. Abang maksud abang marah kat saya, abang kata saya syaitan ke apa? Kan? Tak ada. Aku cakap perangai kau tu dah mari dah perangai hak syaitan tu. Dah perangai-perangai lagu ni perangai syaitan. Tu Aisyah tanya, aku ada syaitan? Ada. Orang lain ada belaka? Ada. Termasuk engkau wahai Rasulullah? Ya. Tapi aku ni telah dipelihara. Allah telah tolong aku, yakni mengatasinya sehingga dia masuk Islam. Saya tak pasti dia tu kembali kepada siapa. Saya tak sama ada syaitan masuk Islam ke. Wallahu alam. Muslimin muslimat semua. Okey. Masa dah habis. Tak apa, kita habiskan. Sorry lah minta maaf muslimin muslimat semua Okey, Mek Absah masih ada. Okey, Siti Zawiyah kata sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, Siti Aisyah kata kena belajar banyak kan, diam. Kan? Jangan terburu-buru nak bercakap. Kalau tanya, kalau tak faham, tolong tanya. Jangan buat andaian sendiri. Sebab kadang-kadang maksud suami lain, kita maksud lain. Itu yang bergaduh tak senyap tu, yang sampai-sampai kadang-kadang sampai ke pejabat agama. Saya kata pernah orang bertumbuk dalam bilik saya. Saya kata awak bertumbuklah dalam bilik saya. Saya tinggal, saya tak berani, saya tak nak masuk campur. Saya kata tak, biar dia bertumbuk laki bini tu, saya keluar buat apa? Saya cari ustaz-ustaz supaya ustaz yang pergi lerai. Saya tak berani, saya lari. Tak pasal-pasal kita larang, kita kena tumbuk tak? Tak pasal orang tengah marah. Saya akan keluar bilik saya pergi minta tolong dengan ustaz-ustaz kat luar. Ustaz, pergi ustaz, selesaikan. Saya tak berani nak buat apa. Dia orang tu sedang bertumbuk laki bini, bergaduh. Dah lah kata dah mari pejabat kita bertumbuk dalam bilik kita, punya tak puas hatinya. Ada fashion-fashion gitu. Okey. Catatan, Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin paling cemburu. Kisah-kisah sebegini jangan dilihat sebagai keburukan. Sebaliknya sebagai bukti kelebihan Sayyidatina Aisyah, cemburu tanda sayang. Sememangnya beliau isteri yang paling disayangi baginda setelah Sayyidatina Khadijah. Maknanya yang Rasulullah paling sayang Sayyidatina Khadijah. Itu pun Aisyah cemburu tau. Bila Rasulullah SAW pergi ke kubur ataupun beritahu suruh bagi yang cerita kepala kambing nak pergi bagi pada saudara keluarga sebelah Khadijah jadi Aisyah cemburu tu. Tapi itu ada dialog-dialog tertentu, tak apa, kita tinggalkan dulu. Cemburu janganlah sampai membuta tuli. Sayyidatina Aisyah memang seorang yang kuat cemburu. Namun, beliau bukan orang yang cemburu membuta tuli. Bahkan kecemburuan sekali-sekali tidak menyebabkan beliau buta dan tuli daripada menerima kebenaran. Bila Rasulullah cakap, dia tanya, Rasulullah cakap, dan bila dia faham, dia akan diam. Dia tak ada dah, nak bergaduh lagi tak ada dah. Bila cakap, dah okey, cukup. Sama juga saya kata tadilah. Kita, kalau ada perkara yang tak puas hati, okey, bincang. Kalau rasa tak berapa nak ni, tanya balik. Maksud abang apa? Apa maksud abang cakap macam tu? Supaya jelas kita duk main dalam kepala kita ni, duk buat andaian. Syaitan pula bantu kita. Betul, dah bukan maksud gitu, bukan lagu lain, betul tak? Dia memang suka sangat, saya pernah sebut. Syaitan ni di antara kerja yang paling dapat pangkat paling tinggi bila dia berjaya ialah merobohkan rumah tangga anak-anak orang-orang Islam. Dia paling suka sebab melibatkan banyak orang, mungkin bukan 10 orang, mungkin sampai 100 orang yang terlibat bila berlaku perceraian ataupun pergaduhan di antara suami dan isteri. Jadi dia kata sila amati babak asam garam ini, bagaimana sesi cemburu dan merajuk boleh sekelip mata boleh sekelip mata bertukar menjadi sesi mempelajari ilmu. Apabila Rasulullah menyebut syaitan awak sudah datang, Aisyah tidak terasa hati, sebaliknya terujar nak tahu. Ada syaitan bersama aku? Masya Allah, ternyata beliau seorang yang kekal waras walaupun sudah cemburu. Tengok tu, maknanya dia boleh lagi bertanya.
Dalam keadaan yang begitu, mungkin kalau kita rasa suami kita perli kita, boleh kita macam tu kan. Tapi Aisyah walaupun dalam keadaan cemburu macam mana, dia masih waras, dalam keadaan dia boleh bertanya dan dia boleh menerima penjelasan-penjelasan yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, apapun contoh-contoh ini sangat baik buat kita, sama ada suami maupun isteri, ya. Isteri macam mana, isteri suami juga macam mana dalam menguruskan hal-hal yang memang tidak boleh elak dalam kehidupan suami isteri. Lebih-lebih lagi persoalan cemburu, lebih-lebih lagi bila suami berpoligami, ya. Jadi perkara-perkara macam ni cubalah, ya, bawa bincang dengan cara yang baik, jelaskan kedudukan yang sebenar, dan kalau tidak faham tolong tanya satu-satu. Tapi kadang-kadang kita nak tanya banyak. Kau pekak tadi. Kau pekak. Aku cakap kau tak dengar. Kau pekak. Kau sengaja memang tak nak dengar. Pula kita kena marah. Tapi tak apa, insya-Allah kita buat benda baik. Kita cakap benda baik. Dia kata salah, biarlah. Tapi kita di sisi Allah tetap dipandang cantik, tetap dipandang mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Percayalah muslimin muslimat semua, ya. Jangan kita melihat hanya untuk dunia semata-mata, ya, tapi lihatlah perkara-perkara ini. Mudah-mudahan insya-Allah muslimin muslimat semua, asam garam yang kita baca pada petang ini, yang ke-8 dan yang ke-9, mampu untuk beri sedikit, apa kita kata, intipati, ya, ataupun untuk meneruskan kehidupan kita bersama dengan pasangan kita, ya. InsyaAllah mudah-mudahan muslimin muslimat semua, kalau boleh biarlah kita ni, orang kata apa, biarlah kekal sampai bila-bila. Hanya kematian yang memisahkan kita. Amboi, pandai bercakap. Tapi itulah muslimin muslimat semua, sebab kita bina rumah tangga kita di atas asas yang kuat, di atas asas yang kukuh, yakni mencari mardatillah. Mudah-mudahan kita bertemu di jannah nanti. Amin, 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 ya. Okey, apapun, terima kasih banyak-banyak, khususnya kepada pihak SKR, iaitu Surau Kerja Raya, kerana beri ruang-ruang dan peluang kepada kita bersama setiap minggu untuk mengikuti kuliah asam garam rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah sampai yang ke-9 dah. Jadi mudah-mudahan banyak-banyak beri maklumat kepada kita, dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat FB yang ramai pada petang ini. Alhamdulillah, nampaknya tak ada yang cabut-cabut daripada duduk atas kat situ tu, yang lagi keluar dari tak ada, ya. Alhamdulillah muslimin muslimat semua. Terima kasih Daun Keladi. InsyaAllah besok kita akan berkuliah lagi jam 9.30 pagi sampai jam 11, dan yang sebelah petangnya daripada jam 6 hingga malam. Ya, malam tu saya tak berani nak announce lagi sama ada itu hanya khusus untuk muslimat di kawasan itu ataupun terbuka, wallahu alam. Ya, saya lupa nak tanya, sebenarnya saya yang tak bertanya, tapi yang pagi besok macam biasa 9.30 kuliah online daripada Bandar Tun Hussein On, Surau As-Siddiq, ya. InsyaAllah kita akan bersama lagi dalam kuliah online pada pagi besok. Terima kasih banyak-banyak. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.